Salam sejahtera, saya ucapkan kepada pensyarah kita, Dr. Wesley Kong Liang Sun serta rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan tugasan 2, kajian sejarah makanan. Nama saya Cindy Garas. Tajuk makanan saya adalah pekasam ensabi. Terdahulu, saya akan mulakan dengan membentangkan sejarah pekasam ensabi. Pekasam ensabi atau kimchi Iban merupakan antara makanan tradisional bagi kaum Iban yang telah menghiasi dunia kulineri tradisional mereka sejak dahulu lagi. Dan menu tradisi ini walaupun berasal dari makanan tradisi rumah panjang Iban, namun ianya juga setanding dengan jeruk-jeruk yang ada di seluruh dunia. Pekasam ensabi merupakan sayur sawi yang dijerukkan sehingga menjadi pekasam. Sayur ini merupakan antara makanan tradisional yang digemari oleh masyarakat Iban di Sarawak. Kaum Iban menggelar sayur sawi jeruk ini sebagai kasam ensabi. Setelah ianya dijerukkan, sawi ini mempunyai rasa yang masam serta sedikit masin. Seterusnya, saya akan membentangkan cara penanaman sayur ensabi. Daun ensabi adalah sama dalam kumpulan sayur sawi. Ia ditanam dari biji benih yang sangat halus. Mengikut sejarah terdahulunya, ianya ditanam secara meluas bersama-sama musim menanam padi huma. Pada kini, ianya ditanam secara komersial untuk tujuan pasaran jeruk pekasam ensabi. Sayur ensabi adalah sayur yang sangat mudah ditanam, sama ada di atas batas tanah dan juga di dalam pasu, dengan hanya menabur biji benih di atas batas tanah. Siraman air harus dilakukan setiap hari, taburan baja pula dilakukan sekali seminggu atau selang 2 minggu sekali. Selepas 30 hari, sayur ensabi sudah boleh dituai. Seterusnya, penyediaan pekasam ensabi. Bahan-bahan yang diperlukan adalah sayur ensabi, garam kasar serta gula kasar, segenggam nasi dengan air rebusan nasi tersebut. Pertama, mula-mula kita bersihkan dulu daun ensabi, bersih dan buang daun yang rosak serta dipotong, buang akarnya. Seterusnya, daun ensabi akan dijemur di bawah cahaya matahari selama mana yang boleh untuk sehari. Kalau cahaya matahari lebih terik, lagi bagus supaya cepat proses pelayuan daun-daun ensabi. Sekiranya daun ensabi tidak cukup layu, rendam dengan sedikit air panas dan buang air panas tersebut. Kalau boleh jangan rendam terlalu lama supaya tidak hilang rasa aslinya. Seterusnya, masukkan garam kasar, gula kasar, air rebusan nasi dan nasi secukup rasa. Agak-agak bersesuaian dengan kuantiti daun ensabi. Lepas tu, digaul bagi sebati. Air sekali, selepas digaul sebati, masukkan dalam bekas bertutup. Selepas seminggu dijeruk, pekasam ensabi sudah boleh dimakan. Inilah adalah gambar-gambar menunjukkan proses penyediaan pekasam ensabi. Seterusnya, resepi masakan pekasam ensabi. Ramuan yang diperlukan, pekasam ensabi itu sendiri, cili kering digunting halus, bawang merah dipotong halus, bawang putih dipotong halus, cili ikan bilis ditumbuk halus ataupun boleh hanya dikupas dan dibuang kepala serta tulang halusnya. Seterusnya, garam dan perambah rasa. Langkah-langkah masakan. Pertama, bawang merah digoreng dan diangkat. Ikan bilis digoreng dan diangkat. Seterusnya, cili yang digunting halus direndam dengan air panas dan ditoskan. Tumis bawang putih sampai naik bau dan masukkan cili kering yang sudah ditoskan.
Kemudian bila cili kering sudah layu, masukkan pekasam ensabi, bawang merah dan ikan bilis yang telah digoreng secara asing sebentar tadi. Kemudian tambah garam dan penambah rasa secukup rasa. Biarkan seketika sehingga layu, dah siap. Seterusnya boleh dihidangkan bersama nasi putih panas dan sayur ulam yang lain. Memang padulah. Keistimewaan hidangan pekasam ensabi. Hari ini, pekasam ensabi bukan sahaja menjadi sayur dan lauk yang dinikmati oleh komuniti Iban. Pekasam ensabi juga menjadi hidangan kegemaran segenap lapisan masyarakat di Sarawak. Selain di Sarawak, sayur ensabi juga boleh didapati di semenanjung Malaysia seperti di Pasar Borneo Johor dan Pasar Borneo Seri Kembangan Selangor serta restoran bertemakan Borneo di sekitar Lembah Kelang. Terdapat pelbagai cara untuk memasak pekasam ensabi. Pertama, sayur ensabi segar boleh digoreng begitu sahaja, selain boleh dimasak sup dengan daging. Kedua, sayur ensabi boleh dibuat jeruk atau kasam. Rasa masam, manis dan masin pekasam ensabi yang siap digoreng sememangnya menjadi hidangan pembuka yang cukup melerakan. Selain menjadi hidangan wajib di Hari Gawai Dayak, kini hidangan pekasam ensabi merupakan hidangan wajib di perjumpaan keluarga besar ketika majlis sambutan hari jadi dan hari keluarga di hujung minggu. Akhir sekali, pada masa ini pekasam ensabi sudah dikomersialkan dan sangat mudah didapati terutama di negeri Sarawak dan hidangan ini boleh dinikmati pada setiap masa. Seterusnya, saya akan berkongsi info menarik mengenai sayur ensabi dan pekasam ensabi. Okey, yang pertama, apakah khasiat sayur ensabi? Sudah semestinya ianya kaya dengan antioksida, sumber vitamin K, meningkatkan sistem ketahanan badan, baik untuk kesihatan jantung kerana mengandungi beta-karotina dan flavonat, serta tinggi kandungan serat. Seterusnya, mengapa garam, gula, nasi serta air rebusan nasi digunakan dalam proses penjerukan pekasam ensabi? Garam digunakan sebagai pengawet untuk umur dan berfungsi untuk memelihara makanan. Garam menarik air daripada makanan dan mendidihnya. Sebaliknya, gula pula diperlukan semasa proses penyirapan untuk memberi rasa manis kepada pekasam dan juga bertindak sebagai bahan pengawet. Akhir sekali, nasi serta air rebusan nasi mengandungi satu enzim yang mampu mengubah rasa asal sayur ensabi yang pahit kepada rasa yang lebih sedap selain rasa masin, manis dan masam. Enzim tersebut juga mampu mengekalkan pekasam ensabi untuk jangka masa yang lama. Akhir sekali, kesimpulannya di sini, sebagai anak jati orang Sarawak, saya berasa bangga mampu menikmati pelbagai jenis juadah tradisi daripada suku kaum lain. Semoga makanan tradisi pekasam ensabi ini dapat diwarisi dan dikekalkan. Saya sendiri secara peribadi juga dalam proses untuk mempelajari cara-cara pembuatannya. Sekian, terima kasih.